Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Sambil mendengar penjelasan, saya jemput juga menikmati pandangan dalam penerbangan saya baru-baru ini. Saya sekarang ni berada di ruang udara Turki, mengarah ke timur. Okey, di hadapan sana ialah ruang udara Iran pula ya. Dan sekarang ini waktu petang, sama-sama kita menikmati pandangan beralihnya waktu petang itu ke waktu maghrib dan kemudiannya ke waktu malam. Disebabkan penerbangan arahnya ke timur, maka matahari sedang turun ataupun sedang terbenam di belakang pesawat. Maka disebabkan ia di belakang, tak dapatlah saya nak ambil rakaman matahari turun ataupun sunset ya. Okey, baik. Kita sekarang ini masih lagi dalam bahagian A buku saya itu, yang ini asas-asas zikir selepas solat. Dan kita masuk ke dalam asas yang ketiga, bahawa hukum zikir selepas solat itu ialah sunat, atau di sisi sebahagian ahli fiqh mereka lebih suka menyebut bahawa hukumnya adalah mandub ataupun mustahab. Kenapa mereka gunakan istilah mandub ataupun mustahab? Ia disebabkan perkataan sunat itu di sisi ahli hadis, sunat ni ataupun sunnah bererti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi ahli fiqh pula, ia bermaksud sesuatu yang apabila buat dapat pahala, tapi kalau tak buat tak mengapa. Jadi akan timbul perselisihan ataupun kekeliruan di sini kerana memang merupakan sunnah Rasulullah SAW untuk melazimi zikir selepas solat-solat fardu. Cuma apakah hukum zikir itu wajib atau sunat? Jadi kerana itulah sebahagian para ahli fiqh ataupun ahli-ahli fiqh mereka lebih suka menggunakan istilah mandub ataupun mustahab. Okey, kalau kita baca buku dalam bidang usul fiqh ataupun kitab-kitab fiqh para ulama, jika kita jumpa perkataan mandub ataupun mustahab, ia adalah apa yang kita fahami dalam kelaziman kita di Malaysia ini, bahawa ia adalah sunat. Kalau buat dapat pahala, tak buat tidak mengapa. Okey, kita kembali kepada ayat yang menjadi dalil, yang menjadi asas kepada amalan zikir selepas solat, yang ini ayat 103 surah An-Nisa, di mana Allah SWT berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila kalian telah selesai solat, maka berzikirlah kepada Allah, baik secara berdiri, duduk ataupun berbaring. Firman Allah, fazkurullah, ia bersifat perintah, maka berzikirlah kepada Allah, ia bersikap perintah. Okey, dan dalam kaedah usul fiqh, apabila terdapat ayat Al-Quran yang bersifat perintah, maka ia membawa hukum wajib, melainkan terdapatnya qarinah ataupun bukti ataupun petunjuk bahawa yang dimasukkan dengan perintah itu ialah sunat dan bukannya wajib. Di sini kita terdapat satu qarinah, kita memiliki satu qarinah, yang ini daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang menunjukkan, yang membuktikan bahawa perintah ini sebenarnya bersifat sunat dan bukannya wajib. Sebab kita kena ingat bahawa Rasulullah SAW ini ialah penjelas bagi Al-Quran berdasarkan ayat dalam surah An-Nahl ayat ke-16 ayat 44, surah ke-16 ayat 44 dan juga ayat yang ke-64. Ayat-ayat ini telah pun saya bacakan dalam video penjelasan yang sebelum ini ya. Okey, apakah penjelasan tersebut? Okey, baik. Sebelum itu, penjelasan Rasulullah SAW terhadap sesuatu ayat dalam Al-Quran boleh terdiri daripada perkataan beliau, boleh juga terdiri daripada perbuatan beliau sendiri. Perbuatan beliau itu, perbuatan baginda itu boleh menjadi penjelas kepada sesuatu ayat Al-Quran ya. Okey, mari kita rujuk hadis yang saya masukkan sebagai bukti bahawa perintah dalam ayat 103 surah An-Nisa ini sebenarnya membawa maksud sunat dan bukannya wajib. Okey, hadis ini ada dalam buku tu ya, Zikir Selepas Solat, daripada Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, aku solat asar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka apabila solat selesai, baginda memberi salam,
kemudian bergegas bangun sehingga melangkah bahu para makmum menuju ke salah satu rumah isterinya. Para makmum terkejut atas sikap baginda yang tergesa-gesa itu. Maka setelah selesai urusan, baginda keluar menemui mereka, lalu melihat para sahabat, para jemaah tu melihat bahawa mereka kehairanan atas sikap baginda yang tergesa-gesa itu. Lalu baginda menjelaskan, ketika aku solat, aku teringat sesuatu berupa logam emas. Jongkol emas ke logam emas yang ada bersama kami, yakni beliau, baginda dan isterinya. Maka aku benci andai ia menghalangiku. Maka aku segera menyuruh agar ia dibahagi-bahagikan kepada orang miskin. Hadis tersebut, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 804. Jika penomboran Fathul Bari, hadis nombor 851. Berdasarkan hadis ini, seandainya berzikir selepas solat fardu, hukumnya adalah wajib. Nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap berada di tempatnya untuk berzikir. Maknanya setelah memberi salam ke kanan dan ke kiri, baginda akan tetap berada di tempatnya untuk berzikir. Kemudian barulah baginda akan bangun ke rumahnya dan menguruskan apa yang dia terfikir, apa yang baginda terfikir ketika sedang melaksanakan solat tersebut. Namun disebabkan tindakan baginda yang terus bangun, tidak berzikir. Bila terus bangun maknanya tidak berzikir, menunjukkan bahawa zikir selepas solat itu adalah sesuatu yang sunat. Ini yang saya masukkan daripada tindakan Rasulullah itu sendiri. Ia menjadi penjelas kepada ayat 103 surah An-Nisa bahawa hukum zikir selepas solat itu adalah sunat dan bukannya wajib. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Seandainya wajib, baginda nescaya akan terus duduk. Selepas memberi salam ke kanan ke kiri, akan terus duduk berzikir. Kemudian barulah baginda bangun untuk menguruskan apa yang dia teringat ketika solat itu. Tetapi disebabkan baginda terus bangun, menunjukkan ia bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi sunat saja. Maknanya memang kita ni memang dianjurkan untuk berzikir, tetapi jika ada sesuatu urusan yang lebih penting, lebih besar amal solehnya, lebih besar nilai pahalanya, maka dibolehkan untuk meninggalkan zikir itu dan terus menguruskan urusan tersebut itu, ya. Jadi berdasarkan tindakan ini juga, macam saya katakan dalam siri video yang kedua, berzikir selepas solat ini adalah sesuatu yang sangat utama, sangat penting, sehinggakan apabila umat Islam diperintahkan untuk tetap melaksanakan solat ketika peperangan, disebut sebagai solat khauf kan, setelah solat itu pun mereka tetap disuruh untuk berzikir. Ini solat dalam peperangan, apatah lagi jika solat dalam keadaan tenang-tenang seperti kita sekarang ini, maka sudah tentulah lebih-lebih lagi ditekankan untuk berzikir selepas solat. Namun jika kita ada satu urusan yang penting, satu urusan agama yang penting, tidak mengapa jika ditinggalkan solat, tidak mengapa jika ditinggalkan zikir itu untuk melaksanakan urusan penting itu. Jadi lepas solat, ayuh kita berzikir. Jangan tinggalkan zikir itu atas sebab-sebab yang remeh, sebab nak mengejar drama Korea ke misalnya. Sekarang ni musim bola sepak kan, World Cup dekat Qatar, nak terus tengok World Cup ke katakan, ya. Jangan begitu. Ayuh kita melazimi zikir selepas solat. Walaupun hukumnya sunat, kita melaziminya, melainkan kita ada sesuatu perkara yang lebih penting untuk dilakukan. Berdasarkan hadis ini juga terdapat beberapa pengajaran yang lain. Sebagai contoh, Uqbah bin Haris menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku teringat sesuatu berupa logam emas yang ada bersama kami, maka aku benci andai ia menghalangiku. Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan bahawa ada dua maksud di sebalik sabda Nabi SAW menghalangiku. Pertama ialah logam emas itu menghalangi kekhusyukan Rasulullah SAW dalam solat baginda. Atau yang kedua, ia menghalang daripada
segera bersedekah dan segera meraih manfaatnya di hari akhirat kelak. Nabi SAW ni apabila baginda ada sedikit harta saja pun, baginda bukan seorang yang kaya, tetapi kadang-kadang dapat harta rampasan perang ke apa ke, baginda akan segera mensedekahkannya, segera menginfakkannya. Baginda tak suka simpan lama-lama. Jadi masuk menghalang di sini, dia tidak suka penangguhan tersebut akan menghalang baginda daripada mendapat pahala di sisi Allah SWT dan ganjarannya di akhirat kelak, ya. Dan inilah sikap Rasulullah SAW. Berbeza dengan kita, termasuk saya, bila kita ada duit ekstra pun, nanti kita kena simpan dulu, mana tahu kemudian nanti ada emergency ke apa ke, kan. Sebab bila nak bersedekah, macam-macam alasan yang kita fikir, nanti dulu, mungkin ada perkara lagi ke, padahal dah kira bajet bulanan macam mana, dah kira buffer sikit, dah masuk emergency sikit, ada ekstra. Patutnya dah boleh sedekah dah. Nanti dulu, mungkin ada perkara-perkara yang berbangkit ke apa ke, kan. Berbeza dengan Rasulullah SAW, baginda segera bersedekah dan baginda tidak mahu menangguh-nangguhkannya kerana ia akan menghalang baginda daripada meraih manfaat pahala dan juga ganjarannya, ya. Okey, kemudiannya, jika kita rujuk kepada tajuk yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari terhadap hadis ini. Imam Al-Bukhari, kitab sahihnya, sesuatu perkara yang menarik. Imam Bukhari dan juga para imam hadis yang lain ialah apabila mereka meletakkan hadis, mereka juga meletakkan judul bagi hadis, dan judul itu merupakan kefahaman ataupun fiqh bagi hadis tersebut. Sebab para imam hadis, mereka meriwayatkan hadis bukan sekadar riwayat saja, copy and paste saja, tetapi mereka juga memahami maksud hadis itu dan juga memahami hukum hadis itu, dan ia dapat kita lihat dalam judul bagi sesuatu hadis. Okay? Kitab-kitab Sunnah Abu Daud, Tirmizi, Sunnah An-Nasai, Ibnu Majah ada judulnya, kecuali Sahih Muslim. Imam Muslim telah menyusun hadis-hadisnya begitu cantik, tetapi beliau tidak, atau mungkin tidak sempat meletak tajuknya. Apa yang ada sekarang ni dalam kitab Sahih Muslim sekarang ini, tajuk bagi setiap hadis itu diberikan oleh Imam An-Nawawi dan bukannya oleh Imam Muslim itu sendiri. Okey, terhadap hadis ini, Imam Al-Bukhari meletakkan judul, bab seseorang yang solat mengimami orang ramai, lalu dia teringat satu hajat, maka dia melangkahi mereka. Memberi petunjuk, menunjukkan bahawa jika seseorang itu berada di saf yang hadapan dan dia terpaksa hendak keluar awal, maka jika dia terpaksa melangkahi bahu-bahu mereka, maka ia sesuatu yang dibolehkan. Cuma macam kebiasaan kita, kalau kita dah berada di saf hadapan, kita nak keluar, kita bagi isyarat dulu, dah lazimnya jemaah mereka akan sengitkan badan untuk bagi kita keluar, ya. Okey. Tetapi kalau melangkahi itu adalah sesuatu yang dibolehkan berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melangkahi bahu para sahabat untuk segera keluar daripada masjid. Okey. Pengajaran seterusnya, berdasarkan hadis ini juga, ia menunjukkan bahawa tidak mengapa jika kadang-kala kekhusyukan solat terganggu dengan perkara-perkara yang selain daripada solat. Juga tidak mengapa jika dalam solat seseorang itu merancang perkara-perkara yang akan dibuatnya selepas solat. Apa dalilnya? Hadis yang sama telah. Sebab Rasulullah SAW sedang solat dan baginda terfikir tentang logam emas yang ada di rumahnya. Ketika sedang solat, baginda sudah merancang, habis saja solat, aku akan terus begitu, aku akan terus menyuruh isteri aku untuk segera menginfakkannya, segera mensedekahkannya. Dan ini menunjukkan, mungkin satu perkara yang mungkin sebahagian kita terkejut mendengarnya, bahawa Rasulullah SAW pun apabila solat, kadang-kadang tidak khusyuk. Baginda terfikir perkara yang lain. Macam yang kita baca tadi, baginda sedang solat dan baginda terfikir tentang logam emas yang masih ada di dalam rumahnya. Sebelum ini, dalam siri video saya tentang keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya, saya juga telah menerangkan tentang sujud sahwi, dan saya telah membacakan beberapa hadis bagaimana Rasulullah SAW pun terlupa bilangan rakaat. Ada kalanya terkurang, pernah juga terlebih, ataupun pernah juga tertinggal bacaan tasyahud awal. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri pun pernah tidak khusyuk
ataupun terlepas ataupun terlupa kiraan ketika di dalam solat. Ini saya tekankan sebab ada sebahagian orang yang begitu mementingkan kekhusyukan solat sampai mereka menjadi stressed up, mereka menjadi tertekan apabila tidak dapat khusyuk di dalam solat. Okey, bahkan ada pula yang saya pernah jumpa orang yang tak mahu solat kerana dia kata dia susah nak khusyuk dalam solat, maka akhirnya dia tak solat langsung. Okey, padahal kekhusyukan dalam solat adalah sesuatu yang dianjurkan. Ia bukanlah syarat sah bagi solat itu sendiri. Tuan-tuan dan puan, saya sendiri saya tahun ni umur 51 tahun, alhamdulillah. Walaupun nampak macam 61 mungkin. Saya sendiri daripada dulu telah mencuba pelbagai-bagai cara ataupun petua untuk khusyuk dalam solat. Dan saya dapati kebanyakannya tak berjaya bagi diri saya inilah. Okey. Dan petua yang saya pegang sekarang ini ialah kekhusyukan itu, kita sebagai manusia biasa, kekhusyukan itu memang boleh lari. Memang boleh lari, tapi kita tarik balik. Kita tengah solat, lepas tu dia lari, kita tarik balik. Kemudian dia lari, kita tarik balik. Kita tak akan dapat khusyuk sepenuhnya. Dan kalau tak dapat khusyuk, jangan menjadi tertekan, jangan pula putus asa, jangan pula kecewa ataupun frustrated, kerana Rasulullah SAW sendiri berdasarkan hadis ini pernah juga tidak khusyuk di dalam solat baginda. Okey, benda ni bukan saya cerita kosong-kosong, kita telah baca hadis tu, kita juga boleh baca penjelasan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, sebab kadang-kadang bila kita tak khusyuk, kemudian kita lagi memaksakan diri untuk khusyuk, kemudian tak khusyuk juga, lagi memaksa diri, lagi tak khusyuk juga, akhirnya langsung tak khusyuk. Sebab kita asyik duk fokus nak khusyuk, tak khusyuk. Nak khusyuk, tak khusyuk, tapi akhirnya tak khusyuk. Kan, boleh faham kan? Yang akhirnya nak sangat khusyuk, akhirnya tak khusyuk kerana sibuk nak sangat khusyuk. Kemudian menjadi tertekan, kemudian menjadi frustrated ataupun kecewa ya. Padahal sebagai manusia biasa, kita bukan malaikat, sebagai manusia biasa, kekhusyukan itu memang boleh lari. Tapi kita tarik balik. Kita tengah solat khusyuk, tapi kemudian dia lari. Kita tarik balik. Tak mengapa ya. Sebab ini juga pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, sebagaimana yang saya juluhi sini, tak mengapa. Namun, maksud tak mengapa di sini adalah ia tidak merosakkan mahupun membatalkan solat. Pun begitu, yang lebih utama adalah berusaha untuk khusyuk ketika solat semaksimum yang mungkin ya. Tidak mengapa di sini. Maknanya, kalau kita hilang khusyuk, ia bukanlah merosakkan ataupun membatalkan solat itu ya. Jangan kerana kekhusyukan itu menyebabkan orang tu langsung tak solat, langsung menjadi kecewa, tak mau solat ke apa ke. Kita teruskan solat kerana memang sifat manusia. Bahkan pada diri Rasulullah sendiri SAW pernah berlaku situasi yang baginda tidak khusyuk. Bukan saja ada hadis ini, tetapi ada juga hadis-hadis lain ya. Boleh rujuk semula video saya dalam siri keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya dalam bab sujud sahwi itu. Okay, saya membacakan beberapa hadis bagaimana Rasulullah SAW sendiri ketika solat pernah terkurang rakaat, pernah terlebih rakaat, yakni solat zuhur ke asar menjadi 5 rakaat. Okey, baik. Dan perkara ini macam saya katakan sesuatu yang mungkin baharu, mungkin memeranjatkan. Tapi saya bercakap berdasarkan hadis. Okey, saya teringat lama dulu, kira-kira dah 10 tahun agaknya kot, saya menjadi kolumnis, menulis kolum dalam satu majarah namanya Dara.com, terbitan Karangcraft, Dara.com. Tapi dia bukan online, tapi dia memang fizikal, majalah fizikal ya, untuk belia-belia muslimat. Dan saya menulis, dan saya juga ada satu kolom juga untuk soal jawab agama. Lalu ada orang yang bertanya yang dia ni susah nak khusyuk, kecewa, tak boleh nak khusyuk, tertekan, tak boleh nak khusyuk. Maka saya pun menjawablah sebagaimana hadis ini. Saya pun menjelaskan bahawa Rasulullah sendiri pun sallallahu alaihi wasallam pernah tidak khusyuk di dalam solatnya. Maka teruskan, tidak mengapa. Khusyuk itu kita tarik macam yang saya jelaskan tadilah. Okey, bila diterbitkan, editor majalah menerangkan bahawa ada sebahagian pembaca yang hantar email
Okey, yang mengkritik dan membantah. Mana boleh Rasulullah tak khusyuk? Itulah panggil pilot menjadi panelis soal jawab agama. Patutnya panggil ustaz, bla 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 gitulah kan. Sebab bila dah tulis dalam majalah, kita tak boleh nak letak nota kaki. Macam kalau dalam buku ni ada nota kaki kan. Sila rujuk Fathul Bari, syarah kepada hadis nombor 851 boleh tulis. Tetapi kalau dalam majalah, payah sikit nak tulis semua-semua tu. Kalau kita tulis pun editor akan buang. Tapi tak apalah, sedikit pengalaman. Mungkin kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW menganggap baginda adalah seorang yang sempurna, insan kamil. Padahal baginda adalah manusia biasa yang ketika solat kadang-kala kekhusyukan pun boleh lari, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Okey, yang tuan-tuan dan puan, jadi sehingga sini sahaja. Sebagai kesimpulan sekali lagi, hukum berzikir selepas solat adalah sunat berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang baginda sendiri setelah memberi salam terus bangun untuk menyelesaikan sesuatu urusan dan baginda tidak berzikir. Tindakan baginda itu menjadi penjelas kepada perintah dalam ayat 103 surah An-Nisa, bermaksud perintah itu adalah sunat dan bukannya wajib. Okey, dan daripada hadis ini juga kita dapat belajar satu sikap pada diri Rasulullah SAW tu, yang ini ada ekstra je terus sedekah, ada ekstra je terus infak, tidak disimpan-simpan dia. Mungkin susah bagi kita, susah juga bagi saya ya. Dan juga pengajaran yang lain, boleh melangkah bahu jemaah jika kita terpaksa nak keluar, tetapi kalau kita boleh bagi syarat, mereka pun condong ke tepi sikit, itu lebih utama daripada terus melangkah ya. Dan yang pengajaran yang akhirnya itu, bahawa kekhusyukan dalam solat ini kadang-kadang memang boleh lari. Okey, ia juga berlaku pada Rasulullah SAW. Jangan pula kecewa, jangan pula langsung tak solat, jangan pula rasa tertekan, tetapi teruskan solat. Dan kekhusyukan itu lari, tarik balik, lari, tarik balik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sudah malam pun ya dalam video tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.